Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan kelas yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk 8 iaitu peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Kumpulan kami akan membincangkan 7 perkara mengenai tajuk 8 ini, di mana pertamanya akan diterangkan mengenai pengenalan, setelah itu akan diterangkan bahagian takrifan harian dan autoriti, ketiga adalah peranan etika dan pentadbiran, keempat kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, kelima tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, keenam adalah membentuk minat kesukarelaan dan diakhiri dengan kesimpulan. Apakah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia? Etika dan peradaban memainkan peranan yang sangat krusial dan penting dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Etika mengarahkan individu untuk bertindak dengan integriti, kejujuran dan keadilan. Sementara peradaban mengembangkan nilai-nilai saling menghormati, kebersamaan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat multicultural atau berbilang budaya atau berbilang bangsa di Malaysia, etika dan peradaban membantu memupuk kesepaduan, toleransi dan pemahaman antara berbagai etnis dan agama. Mereka juga berperan penting dalam mengatasi masalah sosial, menangani kesenjangan dan mempromosikan keadilan sosial. Dengan mempraktikkan etika dan memperkuat peradaban, kita dapat memastikan bahawa tanggungjawab sosial menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif dan berdaya saing di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nuri Yumiti Ruslan dan saya akan menjelaskan untuk subtopik yang pertama. Jadi di bawah subtopik yang pertama kita ada takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Takrifan autoriti dan juga takrifan harian ini jatuh di bawah realiti sosial. Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam terhadap takrifan autoriti dan juga takrifan harian, saya akan menjelaskan dahulu apakah itu realiti sosial. Realiti sosial adalah menggambarkan pengalaman hidup yang telah dialami atau diterima oleh sekumpulan atau lapisan masyarakat yang berbeza berdasarkan kepentingan individu dan juga norma umum. Jadi di bawah realiti sosial terdapat dua takrifan, iaitu takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Takrifan autoriti adalah ditentukan oleh pemerintah di mana ia mempunyai peraturan yang bertulis. Manakala untuk takrifan harian, ia adalah ditentukan oleh individu, keluarga dan juga komuniti di mana ia tidak mempunyai peraturan yang bertulis. Seterusnya, saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai takrifan autoriti. Jadi, apakah itu takrifan autoriti? Takrifan autoriti merujuk kepada fenomena atau tingkah laku yang boleh dikaitkan dengan sistem undang-undang, protokol dan juga perlembagaan. Ini tidak boleh ubah dengan sewenang-wenangnya dan akan kekal dalam tempoh yang sangat lama kerana ia berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ini adalah contoh-contoh takrifan autoriti. Contoh yang pertama adalah bendera Malaysia. Bendera Malaysia tidak pernah diubah sejak negara Malaysia mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Contoh yang kedua adalah senarai Perdana Menteri Malaysia. Senarai Perdana Menteri Malaysia akan diubah jika terdapat Perdana Menteri yang baru telah dilantik. Seterusnya adalah takrifan harian. Jadi, apakah itu takrifan harian? Takrifan harian merujuk kepada perkara atau tingkah laku di mana ianya tidak terikat oleh sistem undang-undang, protokol atau perlembagaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti takrifan autoriti. Ianya juga boleh dikaitkan dengan perilaku yang telah diwarisi oleh generasi terdahulu seperti adat resam, iaitu hasil warisan oleh nenek moyang terdahulu. Ini adalah contoh-contoh takrifan harian. Contoh yang pertama adalah musim perayaan. Bagi kaum Melayu ataupun masyarakat Melayu, mereka menyambut perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal bulan Hijrah selepas umat Islam berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Dan Hari Raya Aidiladha atau dikenali sebagai Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji disambut bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya
Nabi Ismail untuk mengikut perintah Allah SWT. Selain daripada dua perayaan ini, umat Islam juga menyambut perayaan seperti Nuzul Al-Quran dan juga Maulidul Rasul. Bagi kaum Cina, mereka menyambut Tahun Baru Cina, dan untuk kaum India, mereka menyambut perayaan Deepavali. Contoh yang kedua adalah pakaian tradisi kaum di Malaysia. Bagi kaum Melayu ataupun masyarakat Melayu, pakaian tradisional mereka adalah baju Melayu dan juga baju kurung. Tetapi terdapat beberapa negeri yang mengamalkan baju kebaya sebagai tradisi pakaian mereka. Baju Melayu dan baju kurung boleh dibawa ataupun diguna pakai semasa majlis keagamaan ataupun majlis-majlis formal dan juga sebagai pakaian harian. Terdapat beberapa negeri yang mengamalkan baju kebaya sebagai pakaian harian mereka, dan baju kebaya juga adalah pakaian untuk wanita Melayu. Pakaian kaum Melayu lelaki iaitu baju Melayu masih popular sehingga kini. Begitu juga dengan pakaian wanita iaitu baju kurung, termasuklah baju kurung, baju kebaya pendek, baju kebaya panjang, baju kurung kedah dan juga baju pahang. Terdapat juga baju kurung yang dikategorikan sebagai klasik seperti baju Puteri Perak, baju Cik Siti Wang Kembang, baju Menora dan juga baju Minangkabau. Seterusnya adalah pakaian tradisional kaum Cina di Malaysia. Terdapat dua pakaian tradisional yang dipakai oleh kaum Cina di Malaysia iaitu Samfu dan juga Cheongsam. Samfu dipakai oleh kaum Cina lelaki dan Cheongsam dipakai oleh kaum Cina perempuan. Kedua pakaian ini sangat popular ketika majlis Tahun Baru Cina dan majlis-majlis formal. Seterusnya adalah pakaian tradisi untuk kaum India. Bagi kaum India perempuan, mereka akan pakai sari yang panjang sehingga 5 ke 6 meter, diikuti dengan kain yang sama bayangan. Pakaian mereka ini juga boleh menentukan kedudukan wanita tersebut. Jika pakaian mereka direka oleh benang emas dan perak, maka kedudukan wanita tersebut sangatlah tinggi, dan jahitan pada sari juga akan disulam dengan lebih rumit. Bagi kaum India lelaki, mereka akan pakai kurta yang panjangnya sehingga lutut yang selalunya dibuat daripada linen ataupun kapas. Kedua pakaian ini selalunya dipakai pada majlis-majlis formal ataupun ketika perayaan Deepavali. Contoh yang terakhir sekali adalah bahasa yang digunakan pakai oleh kaum di Malaysia. Bagi masyarakat Melayu ataupun kaum Melayu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kaum Melayu juga terdapat logat-logat seperti logat Kelantan, Terengganu, Perak dan lain-lain juga. Untuk kaum Cina, mereka juga menggunakan bahasa Cina untuk berkomunikasi antara satu sama lain, dan mereka mempunyai dialek untuk berkomunikasi antara suku dialek yang lain. Contoh dialek mereka adalah bahasa Cantonese dan bahasa Hakka. Dan untuk kaum India, mereka menggunakan bahasa Tamil untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya adalah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Antara istilah yang harus digunakan pakai sekiranya hidup bermasyarakat dengan pelbagai etnik, bangsa dan agama di Malaysia seperti etika, moral, akhlak dan sebagainya. Selain itu, istilah yang digunakan pakaikan membawa maksud kepada tanggungjawab individu yang lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Tambahan juga agama, budaya serta falsafah kehidupan individu yang menjadi pegangan masing-masing merupakan teras nilai yang utama dalam tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial. Jadi, apa maksud tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial adalah kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan atau pegangan hidup mengenai dua aspek iaitu keadilan dan kebaikan untuk memastikan kesejahteraan hidup bersama. Selain itu, tanggungjawab sosial sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Individu sebagai warga yang bertanggungjawab sentiasa mengutamakan kepentingan masyarakatnya atau negaranya. Secara global, manusia juga mempunyai tanggungjawab ke atas kesejahteraan sosial bagi memastikan masyarakat hidup dalam harmoni. Tanggungjawab sosial boleh dibicarakan dengan dua perkara. Yang pertama adalah aras tanggungjawab sosial, yang kedua adalah dimensi tanggungjawab sosial. Aras tanggungjawab sosial merupakan setiap manusia mempunyai penilaian
yang salah atau betul mengenai tindakan peribadinya sendiri. Selain itu, individu juga memiliki penilaian mungkin betul atau mungkin salah berdasarkan tindakan kolektif apabila bersama individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat. Dimensi tanggungjawab sosial merupakan individu mempunyai kesedaran dalam diri mengenai masalah seperti ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Selain itu, ia membuatkan individu tersebut mendapat perhatian sendiri dan akhir memutuskan dengan membawa perubahan atau transformasi sosial di dalam masyarakat. Akhirnya, tindakan individu tersebut yang diambil boleh membawa perubahan sosial dalam masyarakat atau negara pada peringkat yang lebih tinggi. Untuk membuatkan individu tersebut mempunyai tanggungjawab sosial, Tun Dr. Mahathir telah mengeluarkan pendapat beliau sendiri mengenai menjadikan seseorang itu lebih mempunyai tanggungjawab sosial, di mana terdapat nilai-nilai kepimpinan yang kita boleh ambil contoh. Terdapat dua perkara yang boleh dipandang. Yang pertama adalah substantive rationality, yang kedua adalah formal rationality. Di bawah substantive rationality terdapat nilai-nilai kepimpinan iaitu amanah, perasaan malu, jujur dan berani. Manakala formal rationality adalah kerajinan, kawalan diri, jangan ambil hak orang ataupun teratur sistem. Terdapat 5 konsep kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Yang pertama adalah pemahaman dan kesedaran terhadap kebangsaan dan identiti bangsa. Ia membantu untuk memupuk rasa keterikatan dan kebersamaan dalam masyarakat. Kedua, kepedulian terhadap keadaan yang mempengaruhi negara dan bangsa. Ia menggalakkan rasa tanggungjawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara. Ketiga, memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat sekitar. Ia menunjukkan kesediaan untuk membantu dan menyokong perkembangan sosial, ekonomi dan kebajikan masyarakat. Keempat, pemahaman individu terhadap tanggungjawab mereka terhadap kesejahteraan. Masyarakat setempat perlu memperkuat ikatan sosial dan mendorong kehidupan bermasyarakat lebih harmoni. Terakhir sekali, memberi kontribusi yang bermanfaat. Ianya melalui tindakan nyata meningkatkan kualiti hidup masyarakat dan memberi contoh positif kepada generasi muda. Untuk faktor pendorong kepada tanggungjawab sosial pula terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah didikan agama. Setiap agama yang wujud di dalam dunia ini mengajar pengikutnya untuk menjadi manusia lebih baik dan bertanggungjawab. Kedua, didikan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik dan membentuk sikap anak-anak dengan tujuan supaya anak-anak membesar menjadi orang yang baik hati dan lebih bertanggungjawab. Ketiga, nilai murni dalam diri. Nilai murni adalah sifat simpati, empati, saling bantu-membantu dan saling menghormati dalam diri seseorang. Tanggungjawab sosial dalam masyarakat di dalam negara. Tanggungjawab sosial dalam negara merujuk kepada kewajipan individu, kumpulan dan institusi dalam masyarakat untuk menyumbang kepada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan pengakuan dan pelaksanaan tanggungjawab moral, etika dan keadilan yang berkaitan dengan individu dan masyarakat. Tanggungjawab sosial melibatkan beberapa aspek, antaranya pemberian manfaat, keselamatan dan kesihatan, pendidikan dan kebudayaan, pembangunan ekonomi, keadilan dan kesaksamaan, dan yang terakhir sekali, kesejahteraan sosial. Tanggungjawab sosial dalam negara melibatkan kerjasama antara individu, sektor awam dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan kesejahteraan yang berlanjutan. Semua pihak perlu menyedari impak tindakan mereka terhadap masyarakat dan berusaha untuk bertindak dan bertanggungjawab dalam mempertimbangkan kepentingan kolektif. Tanggungjawab sosial dalam masyarakat luar negara. Tanggungjawab sosial luar negara merujuk kepada kewajipan dan peranan yang dimiliki oleh individu, organisasi atau negara untuk memberikan sumbangan positif dan berkesan kepada masyarakat dan alam sekitar di luar sepadan negara mereka. Ia melibatkan pengambilan tanggungjawab terhadap isu-isu global seperti kemiskinan, kekurangan makanan, perubahan iklim, pendidikan, kesihatan dan hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Terdapat beberapa aspek penting dalam tanggungjawab sosial luar negara, antaranya
Yang pertama adalah bantuan kemanusiaan. Negara-negara dan organisasi yang kaya atau berdaya saing tinggi mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang mengalami krisis atau bencana. Seterusnya adalah pembangunan sosial ekonomi, iaitu membantu negara-negara membangun masyarakat yang mapan dan ekonomi yang berkembang adalah tanggungjawab sosial negara yang penting. Ia melibatkan menyediakan sokongan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, latihan kemahiran dan keusahawanan. Seterusnya adalah perlindungan alam sekitar dan kelestarian alam. Tanggungjawab sosial luar negara juga termasuk kerjasama global yang menghadapi cabaran alam sekitar dan mempromosikan kelestarian alam di seluruh dunia. Ia melibatkan upaya untuk mengurangkan pencemaran, mengawal penebangan hutan, mempromosikan penggunaan sumber tenaga yang lestari dan melindungi spesies yang terancam. Dan yang terakhir sekali adalah sokongan hak asasi manusia, iaitu tanggungjawab sosial luar negara termasuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di peringkat global. Ia melibatkan menentang penindasan, diskriminasi dan penganiayaan yang berlaku di negara lain. Berikut merupakan contoh-contoh aktiviti sosial yang dijalankan di dalam negara. Seperti mana yang kita dapat lihat pada gambar-gambar yang tersedia, masyarakat saling membantu antara satu sama lain dalam usaha meringankan beban bagi mereka yang memerlukan. Aktiviti-aktiviti seperti ini amatlah digalakkan kerana ianya mampu membuat orang yang memerlukan gembira dan mereka akan rasa dihargai. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan kesukarelaan. Terdapat 4 konsep kesukarelaan. Yang pertama, sukarelawan adalah kumpulan individu yang mempunyai minat yang mendalam terhadap aktiviti yang dapat membantu orang lain. Bermaksud, sukarelawan adalah aktiviti yang kita dapat membantu orang lain sesama kita. Yang kedua, dilakukan tanpa sebarang paksaan tetapi dengan seikhlas hati dan hasrat untuk kepuasan diri tanpa diberi ganjaran apa-apa. Yang ketiga, melibatkan aktiviti bersama masyarakat yang merujuk kepada aktiviti yang dilakukan untuk membantu komuniti-komuniti. Yang terakhir, kesukarelawaan haruslah mempunyai sifat menanam diri dan membantu komuniti untuk membina ciri-ciri seorang kesukarelawaan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Seterusnya ialah prinsip-prinsip kesukarelaan. Yang pertama, bersedia berkongsi ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Bermakna kesukarelaan mereka haruslah bersedia memberi apa-apa ilmu pengetahuan yang mereka tahu. Yang kedua, perkongsian atau khidmat yang diperlukan perlulah ikhlas tanpa ada sebarang memilih ataupun sikap perselisihan kaum ataupun diskriminasi kaum, kedudukan dan agama. Yang ketiga, tidak mengharapkan imbuhan ataupun pulangan berbentuk material atas sumbangan dan perkhidmatan. Contohnya, tidak mengharapkan apa-apa wang dari bekerja kerana aktiviti-aktiviti ini hanyalah untuk membantu masyarakat dengan seikhlas hati. Yang terakhir, prinsip-prinsipnya ialah nilai kemanusiaan sebagai teras utama dalam aktiviti kesukarelaan. Yang bermaksud, nilai kemanusiaan adalah peranan yang penting dalam aktiviti kesukarelawaan kerana dapat sentiasa menghormati orang lain dan menganggap setiap manusia yang melakukan aktiviti kesukarelawaan memiliki hak untuk menyumbang tanpa adanya monopoli. Berikut adalah beberapa contoh bentuk kerja sukarelawan di Malaysia. Yang pertama adalah bantuan dalam acara komuniti. Bantuan dalam acara komuniti ialah bekerja sebagai sukarelawan dalam acara komuniti seperti festival, konsert amal atau aktiviti sukan tempatan. Tugas-tugas termasuk dalam membantu persiapan, jualan tiket, pengawal lalu lintas atau menjaga kebersihan. Yang kedua adalah bantuan di pusat amal.
Sukarelawan di pusat amal boleh membantu dalam pelbagai aktiviti seperti merapikan pakaian terpakai, mengemas makanan atau barangan, menyediakan makanan kepada yang memerlukan atau memberi bantuan langsung kepada mereka yang kurang bernasib baik. Yang ketiga adalah pekerjaan pembinaan dan pembaikan. Dalam situasi bencana alam atau program pemulihan, sukarelawan boleh membantu dalam kerja pembinaan atau pembaikan rumah yang rosak. Ini melibatkan pembinaan, pengecatan atau pembaikan rumah atau kemudahan awam yang rosak. Yang keempat adalah bantuan di pusat kesihatan atau hospital. Sukarelawan di pusat kesihatan atau hospital boleh membantu dengan tugas-tugas seperti menghibur pesakit, membantu jururawat dalam penjagaan pesakit atau membantu dalam pentadbiran dan logistik. Dan yang kelima adalah kerja alam sekitar. Sukarelawan boleh membantu dalam program alam sekitar seperti membersihkan pantai, menanam pokok atau menjaga taman bandar. Tugas ini membantu dalam menjaga alam sekitar semula jadi dan meningkatkan kesedaran tentang perlindungan alam sekitar. Berikut adalah etika dalam menjalankan kerja sukarelawan. Yang pertama adalah merasai kejayaan. Maksudnya adalah anda dapat merasakan kepuasan dan kegembiraan apabila melihat hasil positif daripada kerja sukarelawan yang anda lakukan. Ini merangkumi melihat impak positif yang anda berikan kepada orang lain atau komuniti yang anda bantu. Yang kedua adalah kehidupan lebih bermakna. Etika kesukarelawan juga berkaitan dengan memberikan makna dan tujuan yang lebih besar dalam kehidupan anda. Melalui kerja sukarelawan, anda dapat merasa terhubung dengan orang lain, memberikan sumbangan yang bererti dan meningkatkan kualiti hidup diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah maklumat dan pengetahuan. Etika kesukarelawan melibatkan perkembangan diri melalui pengetahuan dan maklumat baru yang diperoleh semasa bekerja sebagai sukarelawan. Anda dapat mempelajari tentang isu sosial, budaya atau alam sekitar tertentu dan meningkatkan pemahaman anda tentang dunia di sekeliling anda. Yang keempat adalah kemahiran dan kemampuan baru. Etika kesukarelawan juga berkaitan dengan perkembangan kemahiran dan kemampuan baru. Semasa menjadi sukarelawan, anda dapat meningkatkan kemahiran yang telah ada atau mempelajari kemahiran baru yang berguna untuk pekerjaan dan kehidupan peribadi anda. Yang kelima adalah peluang mengembara. Bekerja sebagai sukarelawan sering memberikan peluang untuk melancong atau melawat tempat-tempat baru. Etika sukarelawan adalah menghargai dan menghormati tempat yang anda kunjungi dan memanfaatkan peluang ini untuk belajar tentang budaya, alam sekitar dan masyarakat yang berbeza. Yang keenam adalah menjalin hubungan. Etika kesukarelawan melibatkan kemampuan untuk membina hubungan yang baik dengan sukarelawan yang lain, seperti staf dan penerima manfaat. Ini merangkumi sikap saling menghormati, mendengar dengan empati dan bekerjasama secara berkolaborasi untuk mencapai matlamat bersama. Yang ketujuh adalah membina keyakinan diri. Etika kesukarelawan juga melibatkan pembinaan keyakinan diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Melalui sumbangan yang anda berikan dan cabaran yang dihadapi sebagai sukarelawan, anda dapat mengembangkan kemahiran antara personaliti, pengurusan masa dan kepimpinan yang akan memperkuatkan keyakinan diri anda. Yang ke-8 adalah dikenali dan dihargai. Etika kesukarelawan adalah menghargai pengiktirafan dan penghargaan yang diberikan terhadap sumbangan dan usaha yang anda lakukan ini. Ini merangkumi penghargaan yang diberikan oleh organisasi sukarelawan, komuniti atau penerima manfaat serta pengiktirafan kepentingan kerja sukarelawan dalam masyarakat.
Yang terakhir adalah membina rangkaian. Etika kesukarelawan juga berkaitan dengan membina dan memperluas rangkaian. Kesimpulannya, tanggungjawab sosial menyumbang kepada keharmonian negara individu yang menghayati dan mendarah daging bertanggungjawab dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan yang sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat ataupun komuniti.